Didik TV KPM. Ingat sistem operasi, ingat 3S. Okey, sekarang ni kita nak sentuh pula masih lagi di bahagian B tapi bagi soalan nombor 3 dan juga 4. Cikgu Dia, silakan. Okey, terima kasih Akmal. Lagi. Alright, okey, kita terus pergi kepada soalan contoh yang ketiga. Selalunya adalah soalan 3. Okay, soalan 3 ni adalah soalan bentuk perbandingan. Baik. Okay, dan soalan ni juga sebenarnya sangat senang, mudah untuk murid dapat skor sebab kalau tengok pada dia punya tips jawapan, mudah untuk dapat markah. Tetapi itu yang menyebabkan, salah satunya sebab kesilapan menulis boleh menyebabkan kehilangan markah. Okey, jadi diberikan selalunya soalan ini menunjukkan 2 alat pengisar. Kemudian diberikan spesifikasi ni. Okey, jadi murid kena kenal spesifikasi. Okey, bila dah kenal spesifikasi, tengok kehendak soalan. Okey, soalan kata tentukan pengisar yang paling sesuai untuk aktiviti perkhemahan dengan membandingkan kedua-dua pengisar. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey, ini contoh jawapan satu murid, ini contoh jawapan yang kedua. Okey, kita tengok betul ke salah. Okey, salah. Kenapa? Ni nak terangkan kan? Saya rasa dia tak buat perbandingan, Ya, cikgu. betul Akmal. Okey, kerana dia tidak membuat perbandingan. Kalau macam ni adalah macam kita menyatakan sumber kuasa pengisar X adalah DC 12 volt. Itu dia menyatakan tapi dia tak membuat perbandingan. Kemudian dia tidak memilih produk. Baik. Apabila dapat soalan yang macam ni, murid tengok dahulu kehendak soalan, kemudian tengok berapa markah yang dia nak untuk kita banding. Sebab yang ini juga memberi kesan. Okey, kalau dia nak 11, maksudnya murid kena membuat 5 perbandingan dan kena ada 1 pilihan. Okey, kita tengok contoh jawapan. Okey, bila buat soalan perbandingan, mesti kedua-dua berdasarkan produk berdasarkan spesifikasi. Yang ini memang akan bagi spesifikasi yang diberikan. Okey, mesti dalam perbandingan kena ingat dia punya cara jawapan iaitu banding membawa 1 markah dan tambahan kepada penerangan 1 markah. Yang inilah boleh mendapatkan murid dapat markah. Contoh macam ni. Okey. Dekat sini contoh jawapan dia dah menerangkan. Okey. Pengisar X ada 12 volt berbanding. Ada perkataan berbanding. Okey, dengan pengisar Y yang membawa menggunakan tenaga AC 240 volt. Okey. Ini walaupun murid dah jawapan ni tetapi dapat 1 sebab apa? Dia dah banding. Dia tak ada penerangan. Macam ni murid jawab dapat 1 markah saja. Disebabkan kecuali murid kalau tak jawab perbandingan, hilang 1 markah. Sayang. Jadi kena ingat kalau perbandingan mesti ada banding dan penerangan untuk kita menguatkan fakta yang mana benda mana produk mana yang bagus untuk aktiviti perkhemahan. Kena tengok. Kalau berkhemah selalunya kena bawa apa? Lampu suluh, cikgu. Ya, lampu suluh ataupun barang yang senang dibawakan. Kalau kat sini, kalau nak kata menggunakan kalau nak menggunakan kuasa elektrik, mana kita nak tu? Pokok mana yang ada elektrik, cikgu? Ya kan? Tidak ada, ya? Okey. Contoh yang kedua, jawapan yang kedua. Pengisar berat pengisar X ialah 850 gram. Manakala? Murid menggunakan manakala pula. Berat pengisar Y ialah 2.0 kilogram. Boleh ya murid-murid? Sebab dalam perbandingan, perkataan yang boleh guna adalah berbanding ataupun manakala. Jangan tulis daripada. Daripada tu salah. Ataupun letak titik buat pernyataan yang lain. Itu salah. Kena ada manakala. Kemudian ada penerangannya. Oleh itu, pengisar X lebih ringan. Okey. Cikgu, kalau adalah murid-murid kan, dia fikir di luar kotak, dia buat perbandingan yang tidak ada dalam ciri-ciri itu. Macam mana pula, cikgu? Adakah masih lagi boleh dikira markah atau tidak sebenarnya? Boleh juga. Sekiranya kalau spesifikasi macam tadi, kehendak soalan ni jawapan ni adalah 11. Tetapi macam saya cakap tadi, kalau ada 11, mesti ada 5 perbandingan. Betul. Dan kita akan ada 1 pilihan. Nanti kita akan tengok macam mana kaedah nak menjawab. Terbaik, cikgu. Tetapi kat sini dia bagi 4 spesifikasi. Jadi kat mana kita nak cari? Rujuk kepada rajah yang ada. Kita membanding bezakan. Membandingkan dengan
produk berdasarkan rajah. Okey. Berdasarkan rajah. Okey, contoh jawapan yang lain macam ni juga berbanding. Okey, oleh itu mempunyai pengisah. Dah jawab dah berbanding ni. Okey. Disebabkan ada murid dia dah buat berbanding, tetapi dia tak buat pilihan. Maka kehilangan markah. Sayang. Okey. Jadi bila buat soalan, menjawab soalan berkaitan dengan perbandingan, kena kenal pasti mesti ada berbanding. Kemudian kena ada pilihan mengikut situasi soalan yang ada. Okey, kalaulah katakan lagi Akmal, murid nak jawab lebih daripada macam cikgu kata 5 banding. Okey. Okey, dia nak jawab lebih. Mungkin spesifikasi diberikan lebih. Boleh juga. Okey. Cara nak jawab kalau bagi cikgu lah kan, jawab dalam bentuk perenggan. Supaya kita tahulah, okey, saya dah buat 5 perenggan, jadi saya dah buat 5 perbandingan. Kalau nak buat karangan pun boleh. Tapi agak suka nanti murid nak pemeriksa baca. untuk ni kan. Ya, murid nak cek balik kan, nak semak balik. Panjang pula dia punya penerangan yang ini. Okey. Kalau soalan berbanding, pastikan macam cikgu cakap tadi ada perkataan berbanding atau manakala. Jangan buat titik ke ataupun dan ke. Salah sebenarnya ayat menyata. Betul. Macam pengisah X satu kelajuan daripada 2 kelajuan. Itu pun salah sebab daripada menunjuk kepada kita daripada orang lah. Okey? Yep. Saya daripada Selangor, Akmal daripada mana? Daripada situ. Kan? Gitu. Ya, cikgu. Okey, kemudian kena ingat banding kena ada satu markah dan penerangan. Okey, kemudian elakkan daripada buat jadual. Sebab takut nanti bila dah buat jadual, tiada pula penerangan. Dah hilang markah. Jangan buat jadual elakkan. Kalau boleh elakkan. Sebab garisan jawapan pun mungkin panjang, boleh buat. Okay, kemudian ingat pesan cikgu, bila dah banding kena pilih. Kadang-kadang pilih tu ada yang tak memilih. Tetapi jika dalam soalan 3 ni dia ada soalan yang bawah dia lagi. Tetapi jika murid salah pilih, dia akan beri kesan kepada soalan seterusnya. Yang itu yang kena elakkan. Kena tengok pada kehendak soalan. Okey, jika 9 markah, dia nak 4 banding dan 1 pilihan. Okey, kalau 11 markah, 5 banding 1 pilihan. Baik. Okey, soalan yang ini soalan yang keempat lah. Soalan mencipta. Selalunya soalan ni adalah murid kena mereka cipta produk berdasarkan situasi. Okey, kalau macam ni, dia nak lakar dan labelkan komponen. Tengok pada. Bila dapat soalan ni, ya murid-murid, tengok pada situasi. Tengok apa yang berlaku, bagaimana kita nak atasi masalah tersebut. Okey, untuk soalan ni, dalam 4, selalunya ada 3 soalan. Dan nominalnya adalah berkaitan dengan lakaran. Jadi lakaran, dalam RC kena buat dalam 3 dimensi. Lakaran ni murid memang tak ada masalah sebab dalam kertas 2, dah pun buat lakaran dalam 3D. Okey. Kemudian ingat setiap lakaran kena berlabel. Rujuk kepada label yang ada. Macam ni, dia kata nak komponen labelkan komponen. Jadi kena tengok mesti ada label bersistem di situ. Contoh macam ni, Swiss. Swiss tu kan satu komponen sistem kan. Okey, kemudian kat sini boleh letak motor. Motor menyebabkan berus berputar. Itu adalah label untuk komponen sistem. Okey. Kemudian kalau soalan minta lakar dan warnakan logo, okey, mungkin soalan yang tambahan dia lah. Jadi kenalah tengok pada ciri logo. Okey, kena ingat logo, slogan, jenama tak ada label. Lakaran produk mesti berlabel sekurang-kurangnya 2. Okey. Kena 2. Okey, kalau ingat logo, jenama dan slogan tak ada label. Kalau dia kata warnakan, okey, murid-murid memang kena bawa warna kena warnakan. Kalau tak ada warna, caliklah pensel ke. Jadi dia nampak ada warna di situ. Okey. Kalau satu soalan dia kata minta penjanaan idea. Dalam soalan ini rasanya murid tak ada masalah sebab dalam kertas 2 dah pun buat penjanaan idea. Kalau penjanaan idea mesti ada 2 lakaran perkembangan idea. Okey? Dan setiap lakaran produk ingat kena ada label sekurang-kurangnya 2.
Okey, kita tengok contoh jawapannya. Tengok bila kata penjanaan idea ni nak dua perkembangan. Okey, jadi murid kena lukis penjanaan dia dan ingat kena ada label. Idea pertama, idea kedua. Setiap lakaran tu ni. Kemudian kena letak label bermaklumat. Yang ini. Okey. Ini label saja, label maklumat. Kita meletakkan maklumat tentang sesuatu komponen tu produk tersebut. Okey. Satu lagi, tadi soalan penjanaan idea. Kemudian yang ni dia kata sintesis idea. Kalau ada soalan berkaitan dengan sintesis. Sintesis tu macam mana? Okey, mensintesis idea akhir dan label bermaklumat. Okey. Sintesis maksudnya kita gabungkan, okey, gabungkan dua produk yang berbeza menjadi satu produk yang dapat mengatasi masalah berdasarkan situasi yang diberikan. Okey. Jadi tadi cikgu dah tengokkan contoh-contoh untuk yang ini. Okey. Jadi ingat apabila ada sintesis, gabung dua idea, ambil bahagian mana, kena nyatakan. Macam contoh bagi sini. Idea satu mana, idea dua mana. Okey? Kena nyata, labelkan. Ingat label maklumat adalah seperti ini. Kalau label biasa, seperti ini. Okey, murid-murid? Okey. Okey, kalau nak jawab soalan lakaran produk, okey, penting dalam 3 dimensi sebab produk kita nak tengok kedudukan produk tersebut. Okey, kecuali logo tu mungkin dalam 2 dimensi. Okey, kemudian penjanaan idea, lakarkan dua produk dalam menyelesaikan masalah. Okey, kalau ada soalan dia kata minta lakaran komponen sistem, pastikan ada label sistem macam tadi Swiss, motor. Okey, kena tulis. Okey, kalau sintesis, ingat gabungkan dua idea. Sintesis ni murid dah buat dalam kerja khusus, mungkin menjadi panduan untuk murid menjawab. Okey. Kalau soalan kata minta lakaran pengubahsuaian. Okey. Murid kenalah mengubah rupa bentuk asal kepada rupa bentuk baru. Contohlah kan macam produk ni. Okey. Kalau dia kata ubah suai produk tersebut. Okey, ubah suai mungkin boleh buat dia punya pemegang ni tambah lagi satu pemegang untuk mudahkan pegang. Ni kita panggil dia ubah suai. Okey. Kalau penambahbaikan, rupa bentuk tak boleh usik. Kita hanya menambah bait semula. Ya, menambah bait. Contoh macam ikan, tambah untuk habuk. Itu dia untuk penambahbaikan. Tengok pada soalan. Kalau soalan kata buat penambahbaikan berdasarkan produk dalam situasi tersebut. Jadi kita buat penambahbaikan. Okey, kalau ubah suai, kita mengubah bentuk asal. Okey, harap murid dapat ingat dan faham apa perbezaan di antara pengubahsuaian dan juga penambahbaikan. Tersalah, kehilangan markah sayang, dah rugi. Walaupun dah lukis cantik, tetapi tidak mengikut kehendak soalan, tak ada markah. Iya, cikgu. Kan? Okey. Seterusnya cikgu, rumusan secara keseluruhan. Rumusan secara keseluruhan. Okey. Apabila mendapat kertas soalan 3763 1, kena pastilah kehendak soalan, baca soalan dengan betul-betul dan kalau boleh elakkan daripada tinggalkan kosong. Sayang, awak pun cikgu kita dah belajar tadi kan? Dah tahu dah kaedah nak menjawab. Jadi, cuba jawab. Okey, pastikan jawapan dijawab pada ruang yang disediakan macam bahagian A tadi. Kan? Kalau kata ruangan jawapan tu minta 2, buat 2. Jangan lebih daripada 2 jawapan. Okey. Lakaran berlabel. Kalau produk mesti berlabel, 3 dimensi dan berwarna. Okey. Pensel warna boleh bawa murid-murid sekurang-kurangnya 3 lah. Yang warna yang kontra yang berbeza. Sebab kat situ boleh dapat memberi markah untuk kalau yang berwarna. Mengikut kehendak soalan macam logo tadi. Betul. Okey. Huraian operasi. Ingat 3S. 3S. Pandai yang aku 3S. Kan? Okey. Okey, rujuk pada markah yang diberikan. Kalau 9 berapa kalau contoh tadi 6. Okey, semasa bila? Berapa banyak nak diterangkan dalam soalan berkaitan dengan operasi. Okey. Kalau perbandingan, kena ingat mesti ada perkataan berbanding atau manakala. Itulah dia. Ya, cikgu. Dan yang terakhir apa tu, cikgu?
Ini dia. Yang ni macam kita nak jawab, cikgu. Nak jawab macam mana ni? Baik, cikgu. Terima kasih banyak, cikgu. Mungkin sebelum kita nak menutup kita punya sesi pada petang ini, kan mungkin cikgu ada kata-kata akhir kepada calon-calon SPM yang mengambil subjek Reka Cipta ni, cikgu? Okey, saya mengucapkan semoga dapat menjawab. Usaha baik-baik sebab anda yang terbaik. InsyaAllah boleh mendapat keputusan yang diimpikanlah, okey, untuk Reka Cipta. Jadi nasihat cikgu, cuba jawab, jangan tinggalkan kosong. Ya. Okey, ulang kaji dan ingat semula apa yang dah dipelajari bersama guru-guru anda. Ya, terima kasih Cikgu Dia. Sebab gambar macam tu kan? Ya kan? Okey, kepada anda Sama. semua terima kasih banyak kerana telah setia bersama dengan saya dan juga Cikgu Dia, dan saya harapkan juga anda semua faham dan insya-Allah mendapat keputusan yang sukses. Amin. Didik TV KPM